Nabi SAW. Lalu aku bertemu dengan Nabi SAW. Faqala, Nabi berkata kepadaku, ya Jabir, wahai Jabir, tazawwajta, kau kahwin ke? Qultu, aku berkata, na'am, ya dah kahwin. Qala, kemudian Nabi bertanya, dengan anak dara ke, dengan janda, dengan orang belum kahwin ke, dengan orang dah berkahwin? Bikron am thayyibun? Qultu, aku berkata, dengan orang dah berkahwin. Qala, lalu Nabi berkata kepadaku, ni dia, fahalla bikron tula'ibuha, tak nakkah kau ni dengan anak dara yang kau boleh bermain dengannya? Ini yang disebutkan oleh Nabi SAW, menggambarkan lebih digalakkan dengan orang yang yang belum berkahwin ataupun yang dipanggil sebagai anak dara. Kerana ada satu hadis yang lain yang lebih kurang dengan perkataan ini. Nabi bersabda, hatta tula'ibuha wa tula'ibuka, sehingga kamu boleh bermain dengannya dan dia boleh bermain dengan kamu. Ini maknanya disebut oleh Nabi SAW. Seterusnya ialah sebelum daripada melihat tunang, sabar, ada sikit lagi ni, iaitu yang digalakkan kepada orang yang anak dara ini supaya dikahwini juga adalah kerana tadi telah disebutkan, iaitu yang dipanggil perkataannya ialah al-walud, iaitu boleh mengeluarkan ataupun menghasilkan zuriat, ataupun boleh menyebabkan zuriat yang lebih banyak. Kerana Nabi SAW suruh untuk kita mencari orang yang boleh melahirkan zuriat yang banyak, orang yang subur terutamanya dipanggil al-walud, kerana Nabi akan berbangga dengan umat yang ramai pada hari kiamat nanti. Jadi tak ada masalah sebenarnya. Dan yang paling utama ialah kita jangan, bagi saya lah, dalam hal ini perlu untuk mencari yang paling tepat, yang paling bagus, kerana banyak perkara dan tanggungjawab sebagai seorang Muslim selepas daripada perkahwinan. Seterusnya, okey, ini antara yang banyak dibincangkan juga oleh orang-orang muda sekarang, melihat tunang. Belum lagi buka kitab fiqh, boleh tak boleh melihat tunang, dia tengok betul-betul lah. Jadi inilah yang menjadi, maknanya menjadi budaya kepada kita. Adakah boleh kita melihat, tu tajuk dia, melihat tunang, iaitu ru'yah al-makhtubah, iaitu orang yang ingin kita tunang dengannya ataupun nak kahwini dengannya. Baik, asasnya ialah, tengok perkara-perkara berikut. Islam membenarkan seorang lelaki melihat bakal isterinya. Yang benarkan Islam, okey, agama Islam yang benarkan. Sebab itu disebut walau tanpa izin atau pengetahuannya. Pandang-pandang ataupun curi-curi tengoklah Tapi ingat, curi-curi tengok, curi yang mana nak ditengoknya, kita akan tengok nanti. Baik, walaupun dia tidak izinkan, tanpa izin dia, sebab yang izinkan Allah Ta'ala, yang izinkan adalah agama Islam. Dan walau tanpa pengetahuannya, ataupun serta berulang kali. Kali pertama belum puas hati lagi, kali kedua belum puas hati, assignment pun sampai 4 kali kena reject, takkan dia tak boleh tengok sampai 4 kali? Boleh, selagi mana belum berpuas hati. Dan dengan syarat berikut. Yang pertama, selepas berazam mengahwininya. Dan yang kedua adalah sebelum bertunang. Kalau tidak ada azam, saja tengok-tengok, semua orang nak ditengoknya, ini bukan nak bertunang namanya. Dan ini tak ada pun perbincangan dibenarkan. Baik, orang yang berazam nak berkahwin dengannya, katalah dia tertarik, aku rasa okey lah perempuan ni, katakan, dengan sebab azam itu Islam membenarkan untuk dia tengok. Nak tengok macam mana, terpulang. Nak tengok kat cermin, nak tengok waktu kat kelas, waktu dia tengok kita, tengok tempat lain, takut malu lah pula kan, terpulang ya. Walau tanpa izin dan walau tanpa pengetahuannya. Kalau dia marah, kita bagi tahu dia balik, ni dalam kitab Fiqh Manhaji muka surat 41, sesungguhnya bagi tahu dia, takut-takut dia tak reti, itulah suruh pergi pengajian bodoh tak nak, tapi tunang nak. Itu masalahnya. Baik, walau tanpa pengetahuannya dan walau ma'at tikrar, walaupun berulang kali, boleh untuk maknanya melihat. Kerana apa tujuannya? Kerana tak nak menjadikan seseorang itu akan menyesal nanti dah berkahwin. Baik, buat betul-betul ataupun tengok betul-betul, maknanya pilih betul-betul sebelum daripada akad nikah. Tetapi ingat, selepas daripada berazam. Dan yang kedua, sebelum bertunang. Sebab nanti kalau dah bertunang, ceritanya lain, tak boleh tengok pula. Dah lepas bertunang dia nak tengok lagi. Kat sini jugalah nanti ada perbincangan berkaitan dengan gambar. Lepas bertunang bagi gambar, ni bagi gambar dia pula, dah tak ada dah. Nanti kalau nak tengok sangat, kahwin cepat sikit, bertunang sehari je, esok datang nikah pula.
Sepatutnya kalau nak begitu ya. Ini kadang-kadang menyebabkan pertunangan dia macam booking, tetapi jangan sampai melakukan yang tidak dibenarkan. Kerana ingat, setiap daripada yang kita lakukan nanti, anak kita akan 2 kali buat, bukan 2 kali ganda, kuasa 2. Tu jangan main. Kalau kita curi-curi, mana anak kita bukan setakat curi, merompak. Sebab itu hati-hati, apa yang kita lakukan akan ada kesan. Sebab itu mungkin ya kadang-kadang kita terfikir, kenapalah anak-anak kita zaman sekarang ni macam ini, kenapalah rupa-rupanya bila kita tengok anak-anak kita begitu, kerana perbuatan kita dahulu. Ini perlu kita faham. Nanti susah nak jaga anak, nanti susah untuk mendidik anak-anak, rupa-rupanya berpunca daripada kita sendiri. Jadi laluilah jalan yang betul, laluilah jalan yang sebenar. Mudah-mudahan Allah permudahkan pendidikan anak-anak pada masa depan nanti, insya-Allah. Seterusnya, beberapa dalil ya yang mengharuskan. Dalilnya ini hadis riwayat Tirmizi. Ada satu kisah bagaimana Nabi SAW dalam riwayat Tirmizi ini menceritakan tentang seorang lelaki yang berjumpa dengan Nabi SAW dan Nabi berkata kepadanya, namanya adalah Mughirah bin Syu'bah. Kalau nak ambil nama ni, Mughirah bin Syu'bah, dia telah ataupun bertunang ya, khataba imra'atan, ataupun belum lagi sebenarnya yang dimasukkan ialah berazam untuk meminang seorang perempuan. Lalu Rasulullah berkata kepadanya, unzur ilaiha, tengoklah kepadanya, fa innahu ahra, sesungguhnya dia itu kalau dengan melihat, nescaya akan menyebabkan ia kekal lama di antara kamu berdua nanti selepas daripada kahwin. Maknanya hasil daripada melihat dan berpuas hati dengan penglihatan tersebut akan menyebabkan kekal perkahwinan itu yang dikehendaki. Seterusnya hadis riwayat Muslim pula. Yang ini kisah yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Dia kata, aku bersama dengan Nabi, tiba-tiba datang seorang lelaki. Lelaki ini bagi tahu Nabi SAW bahawa dia nak berkahwin dengan seorang daripada perempuan Ansar. Orang Ansar ialah orang Madinah asal ya, orang Ansar. Faqala lahu Rasulullah SAW, lalu Rasulullah berkata kepadanya, ana zarta ilaiha, kau dah tengok belum perempuan tu? Lelaki ini menjawab, belum lagi ya Rasulullah. Lalu Rasulullah menyuruh kepadanya, fadhhab fanzur ilaiha. Itu cerita dia, pergilah ke sana dan lihatlah orangnya. Fa inna fi a'yunil ansar syai'an, sesungguhnya pada mata orang-orang Ansar ada sesuatu. Mata orang Ansar ni ada benda ni. Takut-takut dengan sebab kau melihat tu, kau tidak akan rasa takjub dengan dia. Sebab mungkin dia orang Ansar ni matanya lain sikit daripada orang perempuan lain. Jadi Nabi kata tengok betul-betul. Dan salah satu yang disebut oleh Nabi ialah tengok matanya. Takut-takut nanti kau menyesal, tiba-tiba tak suka pula pada dia. Baiklah, ini yang Nabi sebutkan. Ini adalah dalil yang cukup kuat menggambarkan supaya dibenarkan, ataupun dalil yang membenarkan supaya pihak lelaki melihat orang perempuan. Boleh tengok. Baik, seterusnya ada hadis yang lain yang menyebut satu lagi. Kita terus masuk kepada kawasan yang boleh dilihat. Disuruh lihat ni kawasan mana yang boleh dilihat? Adakah seluruh badannya? Ada yang kata, saya nak tengok rambutnya Ustaz, rambut tegak ke, rambut ikan mayang ke, tak ada rambut ke, ataupun macam mana? Takut saya menyesal, nanti saya menyesal. Baik, yang disuruh lihat adalah 2 bahagian sahaja sebenarnya. Yang lain adalah tidak dibenarkan kerana seluruh badan perempuan adalah aurat, berdasarkan kepada firman Allah surah An-Nur, iaitu wala yubdina zinatahunna illa ma zahara minha. Janganlah orang perempuan mendedahkan perhiasannya melainkan yang boleh yang terzahir daripadanya. Illa ma zahara minha, majoriti ulama kata iaitu muka dan juga tangan. Dua-dua ini dilihat untuk menyaksikan dan untuk mengetahui muka, untuk mengetahui kecantikannya. Kemudian tangan, belakang dan juga depan ni untuk mengetahui apakah dia subur ataupun tidak. Wallahualam lah, kita ni tak reti bahasa. Tengok pun, kau ni selalu tanya, kau subur ke tak? Yang ni jangan ditanya. Kita boleh tahu kesuburan, dia ada ilmu lain ya. Mungkin dilihat pada makna antara sendi ni ya. Yang tu saya pun
Sikit-sikit saya tak tahu semua, cuma itu antara bahagian yang dilihat. Begitu juga dengan tapak tangannya di bahagian dekat dengan pangkal sini ni, tapi bukan ke belakang. Kalau ke belakang dia akan jadi aurat, wallahualam. Tetapi kalau tak nampak juga, tengok, tak nampak, tengok belakang, sekali lagi depan, sekali lagi belakang, nampak baru tahu. Ni tengoklah, maknanya ahli keluarganya. Adik-beradik dia 10, tanya lagi kau subur ke tidak. Adik-beradik 20.